Baik, insyaAllah kita sama-sama mulakan kelas bahasa Arab untuk minggu ini. Kali ini kita mohon keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mulakan dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين yang berusaha memesan urusnya untuk program ataupun kelas bahasa Arab di Pulau Alam. Seterusnya, ikhwah akhwat dirahmati lagi dimuliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji-puji dan syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu Wa Taala diberi peluang dan kesempatan sekali lagi pada minggu ini meneruskan perbincangan kita ya di bawah kelas bahasa Arab, dan kita punya niat kita satukan bahawa kita belajar bahasa Arab dengan tujuan utamanya untuk kita cuba untuk mendalami dan juga memahami Al-Quran itu sendiri. Ya Allah Tuhan kami berkumpul untuk belajar bahasa Arab agar kami dapat memahami Al-Quran, berikan kami kefahaman. Amin ya Rabbal Alamin. Okey. Kita tengok kepada ayat yang kita bincangkan sama-sama sebelum ini. Okey. Iaitu surah Al-Fathu ayat yang ke-29. Buka surah Al-Fathu ayat yang ke-29. Boleh nampak skrin Boleh. Okey. Surah Al-Fathu ayat yang ke-29, kita dah pun sampai pada pengakhiran ayat ini. Tapi kita mulakan dengan kita baca sekali lalu, kemudian kita ambil daripada perbincangan yang kita dah berhenti pada pertemuan yang lepas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Muhammadur Rasulullah والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم. Baik, pada pertemuan yang lepas kita dah sampai pada ayat ini, yu'jibu zurra'a liyaghiza bihimul kuffar. Yu'jibu, terjemahan bahasa Melayu dia, ia mengagumkan, ataupun kita terjemahkan ia memberikan rasa kagum. Yu'jibu, ia memberikan rasa kagum. Az-zurra'a, para penanam. Ya? Az-zurra', penanam. Liyaghiza, dua kalimah kita dah pecahkan. Yang pertama kalimah li, supaya, ya? Kemudian yaghiza, dia menjadikan rasa marah. Li yaghiza, li supaya, satu perkataan. Yaghiza, kalimah yang kedua, dia menjadikan rasa marah. Kemudian kalimah bihim kita dah pecahkan kepada dua, bi dengan, kemudian him mereka,
Kalimah seterusnya al-kuffar. Al-kuffar membawa maksud orang-orang kafir. Al-kuffar, orang-orang kafir. Sambungkan dia. Wa'adallahu alladhina amanu wa amilus salihat. Yang pertama kalimah wa'ada. Wa'ada, dia telah menjanjikan. Okay? Satu perkataan Arab, tapi bila nak translate bahasa Melayu, terjemahan dia, dia telah menjanjikan. Itu kalimah wa'ada. Kemudian kalimah Allah, ya Allah, alladzina, orang-orang yang amanu, mereka telah beriman. Kalimah amanu, terjemahannya, mereka telah beriman. Wa amilu, pecahkan kepada dua, kalimah wa, maknanya dan, kemudian kalimah amilu. Amilu, terjemahannya, mereka telah beramal. Kemudian as-salihat, yang salih-salih ataupun yang baik-baik. Kemudian perkataan minhum, ada dua kalimat. Min, dari, kemudian hum, mereka. Minhum, daripada mereka ataupun dari mereka. Maghfiratan. Maghfirah maknanya keampunan. Maghfirah, keampunan. Wa ajran, dua perkataan. Kita pecahkan wa maknanya dan. Ajran, ganjaran. Ajran maknanya ganjaran ataupun pahala. Aziman. Azimah maknanya yang besar. Okey. Itu terjemahan harfiah sepatah-sepatah daripada kita ambil daripada yu'jibuz zurra'a liyaghidha bihimul kuffar wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus salihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Kita dah tahu terjemahan sepatah-sepatah setiap kalimah yang ada pada ayat-ayat ini. Sekarang kita cuba susun dia supaya kita nampak terjemahan ini menjadi terjemahan yang lebih difahami. Dan kita namakan terjemahan tersebut sebagai terjemahan mafhum. Ya, terjemahan sepatah-sepatah itu harfiah. Kalau sepatah-sepatah. Tapi bila kita nak cuba faham harfiah, kita rasa mungkin agak macam pelik bunyi dia. Kalau kita nak translate, ia menjadikan rasa kagum para penanam supaya dia menjadikan rasa marah dengan mereka orang-orang kafir. Di bunyi dia tu kalau sepatah-sepatah kita translate, bunyi dia tu agak janggal. Sebab itu kita kata kita perlukan sokongan dan bantuan terjemahan mafhum supaya kita faham. Terjemahan mafhum yang ada pada Quran yang biasanya ada pada kita semua, dia kata dekat sini, yu'jibu zurra'a, tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya. Kerana Allah hendak menimbulkan perasaan tidak senang hati pada orang kafir, yakni dengan sebab kekuatan orang-orang beriman. Nampak Itu mafhum kan? Itu mafhum. Tapi kita mesti boleh beza apa perkataan yang ada yang Allah guna dalam Quran dan bagaimana terjemahan mafhum tu. Ya, kita kena boleh tahu dan boleh bezakan. Kemudian Allah menjanjikan kepada orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan ataupun amal saleh di antara mereka keampunan dan pahala yang besar. So itu terjemahan mafhum. Bila saya terjemahkan mafhum, akhwat-akhwat, maknanya kena boleh tangkap. Tengok kalimah Arab tu, kemudian bila dengar terjemahan mafhum tu, boleh tangkap dekat mana sebenarnya dia alter perkataan tu. Dekat mana perkataan yang dia tambah sikit, mungkin ada yang ke depan, ke belakang sikit. Bila kita boleh bezakan harfiah tadi, sepatah-patah tadi, perkataan Arab dan dengar mafhum, kita boleh tahu, okey, ni dia tengah alter. Sebab nak bagi faham, itu maknanya insya-Allah
Jadi kita fahamlah. Ya, supaya kita boleh nampak patah-patah dia macam mana. Kemudian bila dia nak susun kepada mafhum, macam mana dia susun, kita dah boleh nampak. Okey, eh? Itu terjemahan harfiah dan terjemahan mafhum untuk ayat 29, ya, penghujung ayat yang ke-29 surah Al-Fathu ini. Okey. Sekarang kita mulakan dengan ayat yang kita baca tadi, permulaannya. Yu'jibuz zurra'a liyaghiza bihimul kuffar. Baik, bila kita nampak ayat ini ataupun rangkap ini, pertama sekali biasanya kita akan tentukan dia punya jenis rangkap dia. Yu'jibuz zurra'a liyaghiza bihimul kuffar. Bila kita tengok kalimah pertama, ini merupakan kalimah fi'il. Yu'jibu. Okey. Yu'jibu adalah kalimah fi'il. Artinya, rangkap ini adalah rangkap fi'il. Kalau kita tengok kepada contoh ataupun nota yang kita dah bincang sebelum ini, rangkap fi'il ialah rangkap yang dimulakan dengan kalimah fi'il. Kemudian kita harus cari dua unsur utama atau tiga. Lagi sekali, rangkap fi'il kita akan cari fi'il satu, fa'il dua, dan kadang-kadang dia ada maf'ul yang ketiga. Kadang-kadang dia ada maf'ul. Jadi, bagi kepada ayat tadi, yu'jibu, ini confirm kalimah fi'il sebab dia kalimah pertama, supaya dia jadi rangkap fi'il. Baik. Bila kita dah jumpa fi'il, kita kena cari fa'il. Baik, untuk cari fa'il ataupun pelaku, kita cuba tengok formula yang pernah kita bincang sebelum ini. Formula yang pertama dia sebut dhamir yang tersembunyi dalam fi'il sama dengan automatik, itulah dia fa'il. Lagi sekali. Dhamir ganti nama yang tersembunyi dalam fi'il, itulah dia punya fa'il ataupun pelaku dia. So, kita akan cari ganti nama yang tersembunyi lah. Cara dia nak kita pakai diagram. Ya, kita pakai diagram. Ataupun untuk hari ini, saya ada bekalkan satu nota baru. Nanti mungkin boleh ambil. Mungkin nanti akan diberikan. Ataupun mungkin dah diberikan. Okey. Ini nota baru. Okey. Untuk nota ini, kita namakan sebagai jadual fi'il. Jadual fi'il madhi, mudhari' dan juga amar. Okey. Nah, ini tambah dia. Ada tiga. Jadual fi'il madhi, mudhari' dan juga amar. So, jadual ni membantu kita juga untuk faham ataupun kita nak cari dhamir tersembunyi pun boleh. Okey. Kita ambil perkataan tadi. Yu'jibu. Tengok kalimah ni. Yu'jibu. Di depan dia ada huruf ya. Di hujungnya berbaris depan. Okey. Ataupun kalau sebelum ni kita kata, bila kita translate, dia mengagumkan. Ia mengagumkan. Maknanya perkataan ni tak ada telah. Bila tak ada telah, sebelum ni kita tahu automatik dia fi'il mudhari'. Okey? Fi'il mudhari' di depannya ada ya. Okey? Di hujungnya berbaris depan. Besarkan lagi. Okey. Di depannya ada ya dan di hujungnya berbaris depan. Maknanya dhamir
yang tersembunyi dalam yu'jibu, dia baris pertama adalah huwa ataupun dia. So, kalimah yu'jibu ini kalimah fi'il. Fi'il apa? Fi'il mudhari'. Sebab apa fi'il mudhari'? Sebab tak ada telah. Okey? Apa dhamir yang tersembunyi? Kalau kita pakai diagram sebelum ni, kita akan jumpa huwa. Cuma pada malam ini, ya, nota baru yang kita nak kongsi, kita juga boleh gunakan jadual ini, ya, untuk membantu kita juga mencari dhamir. Kalau dia pangkalnya ada ya, di hujungnya baris depan, maknanya dhamir yang tersembunyi ialah huwa. Huwa bahasa Inggeris kita terjemahkan he. Pada konteks ayat ini, dia ataupun he itu refer kepada tanaman. Okey. Yu'jibu fi'il mudhari'. Pelakunya ataupun fa'ilnya dhamir tersembunyi huwa. So, kembali kepada tadi. Fi'il yu'jibu. Ini fi'il. Fa'il, pelaku dia, dhamir tersembunyi iaitu huwa. Huwa maknanya he, dia. Dia memberi rasa kagum. Dia mengagumkan. Itu fi'il. Baik. Dan juga fa'il. Fi'il dan juga fa'il. Dia memberikan rasa kagum. Baik. Ada tak yang kena maf'ul? Yang kena kagum. Mangsa kan? Tapi mangsa yang dikagumi itu. Siapa yang kena kagum? Yang kena kagum dalam ayat ini ialah para penanam ataupun para petani. Ya? Dan kalimah az-zurra, ya, of course dia kalimah isim. Dan dari sudut bilangan dia ramailah. Dia jamak, ya, dia jamak. Baik. Untuk baris, kita boleh tengok dekat sini, Allah SWT bariskan dengan baris atas. Kalau pergi kepada pembincangan sebelum ini, maf'ul ada baris asas dia. Baris asas bagi maf'ul, kita kata adalah baris atas. Sebab itu, az-zurra dibariskan dengan baris atas. Dia jadi az-zurra'a. Kita tak baca az-zurra'u, kita baca az-zurra'i. Kita baca az-zurra'a. Sebab dia maf'ul yang kena. Dia kena apa? Dia kena jadi apa? Dia kena jadi kagum. Dialah yang kena kagum. Okey. Siapa yang buat dia kagum? Tanaman. Tanaman itu mengagumkan. Mengagumkan siapa? Mengagumkan para penanam. Jadi az-zura' ni dia punya maf'ul. Maf'ul baris asas dia adalah baris atas. Okey? Jadi maknanya bila kita boleh tahu az-zura' baris atas, dan sebab dia baris atas itu adalah sebab dia maf'ul, itu adalah kita kata stesen yang terakhir dalam perbincangan bahasa Arab. Dah tak ada lagi perbincangan selepas itu. Bila mana kita boleh tahu sebab apa baris dia baris atas, iaitu sebab dia maf'ul. So, itulah ultimate perbincangan ilmu nahwu ataupun grammar bahasa Arab. Okey. Dalam arti kata, kalaulah sebagai contoh, baris ni tak ada. Ya, kita tengok sebagai contoh, baris ni tak ada. Tetapi bila kita tengok ayat dia, yu'jibu az-zurra'. Kita nak kata az-zurra'a ke az-zurra'u ke az-zurra'i, dari sudut kedudukan dia, kita mesti akan letak az-zurra'a. Sebab dia maf'ul ataupun yang kena. Okey. Sambung.
Kalimah seterusnya liyaghiza. Liyaghiza. Ada dua perkataan dekat sini. Yang pertama li, kita terjemahkan supaya. Kemudian yaghiza, dia menjadikan rasa marah. Atau kalau kita refer kepada terjemahan mafhum tadi, dia menimbulkan perasaan tidak senang hati. Lagi panjang ya. Yaghiza maknanya dia menimbulkan perasaan tidak senang hati. Ya, itu mafhum. Yang pendeknya dia menjadikan rasa marah. Okey. Perkataan yaghiza, ini macam tajuk hari lah, tajuk baru hari ni. Yaghiza, dia kalimah isim ke fi'il ke hal? Dia merupakan kalimah fi'il. Yaghiza fi'il. Kalau fi'il, yaghiza, dia menjadikan rasa marah ni fi'il madhi ke mudhari' ke amar. Apa dia fi'il? Fi'il mudhari'. Sebab apa? Sebab tak ada telah. Okey, dia menjadikan rasa marah. Tak ada telah. Baik, fi'il mudhari' tadi, kalau kita nak refer kat sini lah, yang tu ini kan. Di depan ada ya, di hujung baris depan itu dhamir yang tersembunyi huwa. Okay? Tapi yang kita tengok dekat sini, di depan ada ya, okey, tetapi di hujung baris atas. Sedangkan kita tahu fi'il mudhari', dia tak ada hujung baris atas. Tuliskan ya. Fi'il mudhari', ini fi'il mudhari', kat kotak ni, di hujungnya sama ada baris depan. Perhatikan ya. Sama ada baris depan, baris depan, baris depan, baris depan, baris depan, okey, ataupun ada nun dekat belakang. Sama ada alif nun atau ya nun ataupun waw nun. Habiskan ya. Untuk fi'il mudhari' memang baris asasnya baris depan. Sebelum ni kita sebut memang baris depan, baris depan, baris depan, baris depan. Memang itu baris asas ni. Ataupun mungkin yang ada nun dekat belakang. Nun, alif nun, ya nun ataupun waw nun. Tetapi yaghiza fi'il mudhari'. Kenapa tak yaghizu? Okey, ini tajuk hari ni. Ini tajuk hari ini kita ambil berkaitan dengan fi'il. Okey. Kita buat sikit dia punya kita buat sikit dia punya nota dia. Untuk fi'il ada 3 sahaja. Fi'il ada 3. Iaitu yang pertama fi'il madhi ya. Fi'il madhi. Kemudian yang kedua fi'il mudhari'. Dan yang ketiga fi'il amar. Okey, kita besarkan sikit. Fi'il madhi. Yang kedua fi'il mudhari'. Kemudian fi'il amar. Okey, kaedah dia begini. Fi'il madhi, ini dengar dulu ini ambil maklumatnya. Fi'il madhi dengan fi'il amar kebal. Lagi sekali. Fi'il madhi dan fi'il amar kebal. Kebal macam isim sebelum ni. Isim, ada isim yang kebal, yang ni, ganti nama, mewakili semuanya. Ada isim yang tak kebal, boleh berubah baru. Okay.
Rupanya fi'il pun dia ada macam tu juga. Pembahagian kebal tak kebal ada juga. Iaitu fi'il madhi dan fi'il amar kebal. Fi'il madhi kebal. Fi'il madhi. Fi'il amar pun kebal. Yang tak kebal satu je, iaitu fi'il mudhari. Fi'il mudhari tak kebal. Okey. Boleh dapat ya? Jadi, kalau fi'il madhi, kalau kita jumpa dia, biasanya kita tak bincang baris dah. Kita tak bincang dah kenapa ni baris tak dia. Dia memang kebal. Fi'il amar pun sama. Okay, biasanya kita tak bincang dah. Tapi fi'il mudhari kita kena tengok juga. Okey, bila jumpa fi'il mudhari, kita kena perhatikan. Sama ada, ni jadual fi'il tadi. Ya. Fi'il madhi kebal. Fi'il amar kebal. Fi'il mudhari dia boleh berubah. Dia boleh berubah. Tapi perubahan dia sikit. Perubahan dia sedikit sahaja. Kerana yang mengganggu fi'il mudhari mana tadi? Okey. Fi'il mudhari ni tak kebal. Yang mengganggu fi'il mudhari ada dua. Ya. Yang boleh menjadikan fi'il mudhari ni berubah baris ada dua faktor. Pertama, kita namakan dia kelompok haraf baris atas. Hitam. Yang kedua, kelompok haraf baris mati. Okey. Boleh ambil maklumat ni? Ada dua faktor, dua sebab yang menjadikan fi'il mudhari berubah. Fi'il mudhari berubah bila mana dia diganggu. Okey, kalau tak ada diganggu, dia macam biasa, dia baris depan ataupun ada nun. Dekat belakang tu ada nun kan. Itu maknanya dia maknanya tak kena kacau lah. Tapi kalau fi'il mudhari itu didatangi oleh salah satu daripada dua kelompok haraf ni, okay, bila dia kena kacau dengan dua geng ni, gangster kan, kena kacau orang ni, maka fi'il mudhari akan berubah lagi. Sama ada yang kacau dia tu haraf baris atas ataupun haraf baris bawah. Kalau start lagi ni dia. Jadi ya. Tukar. Geng. Geng. Okey. Nampak canggih sikit. Tukar. Geng haraf baris mati. Macam nama kumpulan. Ya, geng haraf baris atas. Dua geng ni, dia gangster lah. Dia suka kacau orang. Tapi dia kacau siapa? Dia kacau fi'il mudhari je. Sebab fi'il mudhari tak kebal. Kalaupun dia nak kacau fi'il madhi ataupun fi'il amar, dia tak boleh buat apa pun. Kalaupun dia orang nak kacau. Sebab apa? Sebab fi'il madhi dan fi'il amar kebal. Dia tidak akan terkesan dengan gangguan. Adapun fi'il mudhari, dia tak kebal. Jadi, mana-mana gangguan daripada dua kelompok geng ni, maka fi'il madhi akan berubah dari dia. Kembali kepada
ya. Dah tak jumpa dah. Yang ni je kan. Okey. Kembali kepada ayat. Okey. Kembali kepada ayat kita. Perkataan yaghidha sebenarnya asal dia ialah yaghizu. Lagi sekali. Perkataan yaghidha asalnya yaghizu. Ada ya dekat depan, ada ya dekat depan. Ya, ada ya dekat depan dan di hujung baris depan. Bunyi asal dia yaghizu. Tetapi dalam contoh ini kita nampak sebelum fi'il mudhari' ada satu huruf, iaitu huruf lam berbaris bawah. Okey, lam berbaris bawah ini dia bukan yang haraf baris bawah tu, bukan. Sebab apa? Sebab apa? Ada yang tanya, Ustaz, bukan lam baris bawah tu dipanggil haraf baris bawah? Bukan. Kalau lam yang baris bawah, yang haraf baris bawah tu, dia hanya jumpa isim. Betul kan? Yang haraf baris bawah tu, yang kita panggil haraf jar tu, dia hanya jumpa isim. Tapi dekat sini, dekat sini, dia jumpa fi'il. Maknanya dia bukan haraf baris bawah. Sebab baris bawah adalah baris untuk isim. Isim tanda dia berbaris bawah. Artinya lam ni rupanya ada kembar dia, tapi ya, mak lain. Okey. Dia hanya jumpa fi'il, khususnya fi'il mudhari'. Sebab fi'il mudhari' mudah untuk diganggu. Bila mana lam ni datang, ya, maka dia pun bekerja. Dia ada fungsi. Fungsinya ialah lam ni dia kelompok haraf baris atas. Dia geng haraf baris atas. Okay. Jadi bila dia datang, maka dia akan terus bekerja, berfungsi dengan menukarkan baris depan fi'il mudhari' yang kita kata yaghizu tadi asalnya kepada yaghidha. Itulah ya. Tak sangat pun macam matematik ya. Ya. Maknanya lam ni datang jumpa siapa? Fi'il mudhari'. Lam ni geng haraf dari atas, maka dia tukar kepada baris atas. Yaghidha. Itu dekat sini kita tengok yaghidha. Asalnya kalau tak ada lam. Kalau tak ada lam, bunyi dia yaghizu. Macam ni lah. Contoh dekat sini. Yu'jibu. Ya? Yu'jibu. Ini fi'il mudhari' dan tak ada gangguan. Tak ada orang kacau dia. Jadi, okeylah baris depan. Macam biasalah baris depan. Tak ada siapa kacau. Yu'jibu. Ya? Dia aman. Tetapi untuk yaghidha ni, ini dah kena kacau. Siapa kacau dia? Li. Li ni Li ni siapa? Li ni salah satu geng haraf baris atas. Fungsi dia membaris ataskan fi'il mudhari' selepas dia. Ya? So perbincangan fi'il yang ni dia sebenarnya kalau perbincangan fi'il ni. Fi'il ada 3 jenis, madhi, mudhari', amar. Madhi dengan amar kebal. Madhi dengan amar kebal. Ambil terus maklumat ni memang mudahlah kebal, dia tak berubah ya. Tetapi fi'il mudhari' tak kebal. Fi'il mudhari'
Kalau keadaan biasa, dia akan baris depan ataupun ada nun kat belakang dia. Alif nun ke, waw nun ke, tak kisahlah. Ada nun kat belakangnya. Baris depan ataupun di belakangnya ada nun. Okey. Kalau dia baris depan, bila dia kena kacau, maka kita tukar baris depan dia kepada baris atas. Betul. Tapi nanti kalau kita jumpa contoh, fi'il mudhari' yang ada nun kat belakang ni, lepas tu kena kacau, nanti kita tengok dia jadi macam mana. Ya. Nanti kita bincanglah. Kat sini contoh ni jelas, fi'il mudhari' yang ada diganggu oleh haraf baris atas. Okey. Jadi li maknanya supaya, isim ke fi'il ke haraf? Haraf. Kalau ditanya haraf apa? Kita jawab haraf baris atas. Jadi sebenarnya perkataan li dia haraf. Kalau ditanya haraf apa? Kita panggil dia haraf baris atas. Senang nak ingat. Kalau kata kenapa haraf baris atas? Sebab fungsi dia membaris ataskan. Membaris ataskan siapa? Membaris ataskan fi'il mudhari' selepas dia. Okey. Fi'il mudhari' yahi za'id. Dia menjadikan rasa marah. Okey, jangan lupa formula kita. Dhamir, ganti nama yang tersembunyi dalam fi'il, itulah pelaku ataupun fa'il. Dhamir yang tersembunyi dalam fi'il, itulah dia punya pelaku. Dia menjadikan rasa marah. Dhamir yang tersembunyi ni dia. Huwa. Huwa dalam ayat ini refer kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Okay? Dia, iaitu Allah, menjadikan rasa marah. Ada tak yang kena? Ada tak yang kena apa namanya? Kena rasa marah tu? Tetap dia punya maf'ul tu. Contohnya ada, iaitu al-kuffar. Ya nampak Walaupun dia jauh sikit, tetapi baris atas ini telah memberikan kita clue bahawa al-kuffar adalah maf'ul yang kena. Orang-orang kafir ni yang kena. Dia kena apa? Dialah yang kena ditimbulkan rasa tak puas hati, rasa marah. Dialah yang kena. Siapa yang buat dia rasa marah? Allah. Ni, dhamir ni, dia. Pelaku dia ialah dia. Refer kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi, kalau ikut susunan yang dari sudut susunan apa namanya, bahasa Arab yang biasa je, kalau dalam ayat biasa bunyi dia macam ni, liyaghiza al-kuffara bihim. Itu kalau susunan biasalah, kalau buat ayat biasa. Tapi kita tahu Quran maknanya dengan ada dia punya unsur-unsur syair, balaghah, maka dia saja disebutkan dekat sini liyaghiza bihim al-kuffar. Him dekat sini, mereka ni siapa? Mereka dekat sini refer pada siapa? Refer kepada orang beriman. Refer kepada orang beriman. Supaya Allah menimbulkan rasa tak senang hati, rasa marah terhadap orang-orang kafir dengan sebab mereka, iaitu dengan sebab kekuatan orang-orang beriman itu tadi. Itu terjemahan mafhum itu tadi. Kalau perasan, terjemahan mafhum kita terjemahkan tadi. Kerana Allah hendak menimbulkan perasaan
tidak senang hati pada orang kafir. Sebab apa? Dengan sebab kekuatan orang mukmin. Bihim. Itulah dia rupanya mafhum tu. Boleh tak faham? Kita sambung. Kita cuba habiskan ayat ini. Angkat yang last ni. Wa'adallahu alladhina amanu wa amilus salihati minhum maghfiratan wa ajran azimah. Okey. Rangkap ini sekali tengok rangkap kan? Rangkap kan? Sebab start dengan dia telah menjanjikan wa'ada fi'il. Okey. Otomatik ini adalah rangkap fi'il. Rangkap fi'il. Ulang lagi. Kena cari fi'il, fa'il, maf'ul. Fi'il, fa'il, maf'ul. Fi'il yang ini. Fa'il kena cari. Maf'ul kena cari juga lah. Kena cari. Okey. Yang pertama kalimah wa'ada. Wa'ada maknanya dia telah menjanjikan. Jadi fi'il apa? Dia telah. Okey. Fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' dia telah menjanjikan. Fi'il mudhari' kita kata memang baris dia baris atas lah. Dan kalau ikut maklumat yang kita belajar tadi, fi'il bukan fi'il mudhari', itu fi'il madhi, minta maaf fi'il madhi, wa'ada fi'il madhi. Fi'il madhi baris asas di baris atas. Okay? Dan tadi kita dah sebut kalau fi'il madhi, okay, dari sudut kebal ataupun tidak, dia memang sentiasa kebal. Fi'il madhi sentiasa kebal. Fi'il madhi. Biasanya 3 huruf lah. Hujung ni berbaris atas. Baris asas untuk fi'il madhi memang baris atas. Okey. Wa'ada fi'il. Kemudian kita tengok perkataan seterusnya. Allahu. Okey. Allahu. Itu kalimat sip. Dan baris dia berbaris hadapan. Maka kita terus boleh tangkap perkataan Allah ini ialah fa'il ataupun pelaku dia. Yang menjanjikan itu ialah Allah. Okay? So fa'il ini tertulis dekat sini. Bila mana dia ditulis, perkataannya ada, maka kita boleh berikan baris. Nak letak baris apa untuk fa'il, pelaku? Maka baris asas untuk fa'il memang baris tepat. Okay? Kalau dekat sini, yu'jibu fa'il kan? Lepas tu, dia tak tulis. Dia tak tulis siapa fa'il dia. Bila dia tak tulis, maka kita refer kepada formula tadi. Dhamir tersembunyi itu pelaku. Okay? So, bila dia tersembunyi, maka kita pun tak perlu susah lagi untuk bagi baris. Sama juga dekat sini, ya ghiza, dia tak tulis pun Allah dekat sini. Okay? Ya ghiza, dia menjadikan rasa marah. Itu fi'il. Dan pelaku dia iaitu Allah, tidak ditulis. Dia tak kata, liyaghiza Allah bihim al-kufar. Allah tu tak ditulis. Sebab apa? Sebab kita dah tahu dia refer kepada Allah tersembunyi. So, bila Allah tu tidak ditulis, maka kita tak perlu nak bagi baris. Sebab dia tersembunyi kan. Tetapi pada contoh ini, wa'ada Allah. Dia tulis. Bila dia tulis, maka fa'il yang ada ini kita perlu bagi baris lah. Dan baris dia baris tepat. Katalah. Kita ada ayat yang contoh sebagai contoh kita buat ayat wa'ada allazina amanu. Perkataan Allah ni tak ditulis.
Wa'ada, dia telah menjanjikan orang-orang yang beriman. Maksudnya, kalau tak ditulis, maksudnya kita tahu dia inilah fa'il ataupun pelaku. Dhamir tersembunyi, otomatik pelaku. Okay? Kalau tak ditulis. Tapi kalau dah ditulis kat sini, Allahu fa'il, maka kita akan bagi baris depan. Wa'ada Allahu. Dia telah menjanjikan, iaitu Allah menjanjikan. Siapa? Orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Alladzina amanu wa amilus solihat. Jadi kita panggil dia punya maf'ul dia lah. Ya, maf'ul. Yang dijanjikan, yang kena janji itu ialah orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Jadi alladzina, maknanya ini maf'ul lagi. Alladzina, ini maf'ul. Orang-orang yang. Okay. Maf'ul, baris asas dia baris atas. Betul? Betul. Cuma, alladzina, itu kalimat isim. Isim apa? Siapa ingat? Alladzina, itu namakannya sebagai isim yang mewakili. Okay? Alladzina, isim yang mewakili. Ya. Alladzina, isim yang mewakili. Isim yang mewakili ni kebal, Isim yang mewakili kebal. Kebetulan dah di baris atas ni kebetulan. Dia maf'ul, ya. Lepas tu baris atas, kebetulan. Kan dia baris atas sebab dia maf'ul. Dia kebal. Kita tak bincang baris. Kebetulan dia baris atas, Dia isim yang mewakili. Dia nak mewakili inilah orang-orang beriman dan beramal soleh. Amanu, mereka telah beriman. Fi'al madhi. Amanu, mereka telah beriman. Fi'al madhi. Dhamir yang tersembunyi ialah hum. Ya, kalau kita baca seperti ini. Amanu, di hujungnya ada waw dengan alif. Pergi dekat jadual fi'al madhi. Kita akan tengok ada waw dan alif. Itu fi'al madhi yang ada waw dengan alif ni. Home, mereka. Wa amilu, dan haraf sambung cerita. Ya, dan haraf sambung cerita. Kita pernah sebut sebelum ni, haraf sambung cerita, fungsi dia nak menyambung cerita dan menyamakan baris. Okey? Cuma dekat sini, kita tak perlu bimbang tentang baris sebab fi'al madhi kebal. Ini pun fi'al madhi kebal juga. Amilu, mereka telah beramal. Mereka telah beramal. Dhamir yang tersembunyi, hum juga. Di hujungnya ada waw dengan alif. Ya, ini fi'il madhi. Ya, yang hujungnya ada waw dengan alif. Yang ini jelas. Dhamirnya adalah hum, iaitu mereka. Kemudian as-salihat, yang salih-salih ataupun yang baik-baik. Ya, ini kalimat isim lah. Ini kalimat isim. Dan dari sudut bilangan, ini merupakan bilangan jamak, ya, plural. Dia punya tanda dia ada alif dengan ta dekat belakang. Ya. Inilah, ni mula-mula dulu kan. Nota mula-mula dulu. Ya. Bilangan dan juga jamkina. Kalau jamak untuk lelaki, muzakkar, dia punya tambahan waw dengan nun ataupun ya dengan nun. Untuk muannas, tambahan dia alif dengan ta. Atun ataupun atin. Ya, baris depan ataupun baris bawah lah. Ya, kat sini ati.
Kenapa tak ada tanwin? Sebab ada alif lam dekat sini. Alif lam dengan tanwin kita kata memang tak akan berjumpa. Okey. Minhum, minhum dua kalimah. Min dari, isim ke fi'il ke haraf. Min haraf garis bawah. Min haraf garis bawah. Fungsi dia membaris bawah kan? Isim selepas dia, betul? Lepas kalimah min kita jumpa home. Home ni isim. Cuma home adalah isim dhamir. Ganti nama dia. Home isim dhamir. Besar tu. Ganti nama dia ni dia kebal lah. Jadi walaupun min ni haraf garis bawah, dia tetap tak akan boleh menukarkan baris home ini sebab dia kebal. Minhum maghfiratan. Maghfiratan maknanya keampunan. Ya, kalimat isim. Kita nak tengok perkataan maghfiratan ini macam mana dia boleh dapat baris atas ni. Jawapan dia macam ni. Allah, dia telah menjanjikan, iaitu Allah, ini fa'il. Allah fa'il. Allazina maf'ul. Dia telah menjanjikan. Iaitu Allah. Allah janji dekat siapa? Yang maf'ul yang pertama, ini orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Maf'ul pertama. Dan dekat sini, maghfiratan ini disebut sebagai maf'ul yang kedua. Ulang balik. Ulang balik. Allah menjanjikan, Allah pelaku, menjanjikan perbuatan, menjanjikan orang-orang beriman. Maf'ul satu. Allah menjanjikan orang-orang beriman. Itu yang kena. Dan Allah juga menjanjikan keampunan. Maf'ul juga. Maf'ul yang kedua. Maknanya ada beberapa perkataan yang boleh datangkan dua maf'ul. Okay? Bukan semua perkataan fi'il boleh bawa dua maf'ul. Tapi ada beberapa perkataan yang memang boleh bagi dua maf'ul. Antaranya wa'ada. Wa'ada ini boleh bagi dua maf'ul. Okey? Ataupun contohnya perkataan ajar. Perbuatannya mengajar. Mengajar. Ustaz mengajar. Okey? Ustaz dia telah mengajar murid-murid bahasa Arab. Ustaz dia mengajar murid-murid bahasa Arab. Okey. Mana fi'il? Dia mengajar. Dia mengajar tu fi'il. Siapa fa'il? Pelaku. Ustaz. Ustaz tu fa'il. Okey. Murid-murid itu maf'ul yang diajar. Jadi maf'ul lah yang kena ajar kan. Bahasa Arab pun maf'ul. Sebab bahasa Arab juga yang kena ajar. Jadi dua kat situ. Okay? Ataupun apa lagi yang boleh buat dua? Memberi pun boleh. Memberi. Ibu memberi adik duit. Ya? Ibu dia memberi adik duit. Ya, mana fi'il? Mana perbuatan? Dia memberi. Itu perbuatan. Siapa pelaku? Ibu. Pelaku dia fa'il. So ibu tu baris depan. Ada tak maf'ul yang kena? Ada. Siapa?
Adik yang diberi, yang kena bagi. Adik dari atas, maf'ul dari atas. Ada tak lagi maf'ul? Ada, duit. Duit pun yang diberi juga. Jadi duit pun kena baris atas. Apa dekat sini? Dia, Allah, dia menjanjikan. Dia telah menjanjikan. Orang-orang beriman Allah Saleh, keampunan. Maf'ul satu dari atas, cuma ini kebal, kebetulan dari atas. Maf'ul kedua, maghfiratan. Maf'ul kedua pun baris atas. Okey. Maf'ul kedua pun baris atas. Maghfiratan. Wa ajran. Wa haraf. Haraf apa? Haraf sambung cerita. Fungsi dia sambung cerita dan menyamakan baris. Nampak? Wa, fungsi dia menyambung cerita dan menyamakan baris. Nampak? Maksudnya kita tak kata ajaran ni dari sudut grammar, tata bahasa, kita tak kata ajaran ni maf'ul ketiga. Nampak? Lagi sekali kan? Bukan dia kata allazina maf'ul satu, maghfiratan maf'ul dua, ajran tiga lah. Dari sudut tata bahasa, dari sudut grammar, kita tak panggil dia maf'ul ketiga. Kenapa? Sebab wa ni dia haraf penyambung cerita yang berfungsi menyambung dan menyamakan baris. Maknanya ajran dapat baris atas kerana wa ni dia copy maghfiratan punya baris atas, dia paste dia dekat ajaran. Sebab tu kerja dia, sambung cerita dan samakan baris. Okey, yang akhir sekali, azima ini kita panggil sebagai dua isim berdampingan. Ya, ada tajuk yang kita dah bahas sebelum ni. Dua isim berdampingan, iaitu pasangan zat dan sifat. Pasangan zat dan sifat. Yang kita kata sifat ini sentiasa ikut baris zat dia. Ya. Kalau step dia lupa lah yang tu, kita ulang. Nanti ada masa insyaAllah kita ulang balik tajuk tersebut. Tentang dua isim berdampingan itu. Okey, siapa yang ingat dia boleh ingat. Azimah ni sifat kepada ganjaran. Ganjaran ni sifatnya besar. Jadi bila sifat, kita kata dia sentiasa ikutlah dari dia punya zat dia, iaitu dia baris atas. Okey, sampai situ dulu. Alhamdulillah, habis juga ayat 29. Mungkin kita akan datang itu tadi lalu. Kita bincang balik ayat yang ke-29 surah Al-Fathu ini. Dan kita tengok dia punya perbincangan ini. So, itu saja untuk perbincangan pada malam ini. Mudah-mudahan ada dia punya pengajaran dia, pembelajaran untuk kita semua. So, yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kelemahan kekurangan diri saya sendiri. Jangan lupa maknanya apa yang kena daftar dan sebagainya. Boleh daftar lah, biasanya ikut ruangan komennya. Okey, jadi kita tangguhkan dulu sama-sama membaca tasbih kafarah dan suratul asar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.